Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Puan Sharifah Hadibah binti Habib Noor, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Indra Mahkota Utama. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana masih diberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada semua ibu bapa dan anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Indra Mahkota Utama. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak tahun 5 dan tahun 6 yang akan memulakan sesi persekolahan mereka pada 15 Julai 2020 dan seterusnya diikuti oleh anak-anak tahun 1 hingga tahun 4 pada 22 Julai 2020. Untuk makluman ibu bapa penjaga sekalian, kami bagi pihak sekolah telah bersedia untuk menerima murid-murid untuk kembali ke sekolah. Saya faham dengan kegusaran, kerisauan ibu bapa untuk menghantar anak-anak kembali ke sekolah dengan keadaan kita tidak terbiasa lagi dengan situasi sebegini dengan norma baru. Tapi insya-Allah kami pihak guru, pihak sekolah dan guru-guru semua telah bersedia dan telah beberapa kali membuat simulasi bagaimana untuk menerima murid hadir ke sekolah dan seterusnya memastikan anak-anak kita sentiasa menjaga penjarakan mereka dan menjadi keutamaan saya sebagai pengurus sekolah dan juga pentadbir sekolah ini untuk menjaga keselamatan, kesihatan semua anak-anak didik SKIMU dan juga seluruh warga sekolah. InsyaAllah kita akan semua sekali menggemeling tenaga untuk memastikan anak-anak hadir ke sekolah dalam keadaan yang selesa dan selamat. Saya harapkan juga kerjasama daripada ibu bapa untuk memastikan anak-anak yang hendak dihantar ke sekolah mestilah dalam keadaan sihat. Sebab bermula sesi persekolahan pada 15 hari bulan nanti dengan norma baharu, setiap murid yang akan masuk ke kawasan sekolah dan juga tidak kira siapa sahaja pelawat yang akan masuk ke kawasan sekolah akan direkodkan suhu terlebih dahulu. Dan untuk sekolah SKIMU, sebelum daripada PKP lagi, kita memang dah melaksanakan kempen Drop and Go untuk memastikan kelancaran perjalanan trafik di bahagian jalan utama di hadapan sekolah. Jadi untuk itu kempen Drop and Go masih kita teruskan. Saya harap ibu bapa bila hantar anak-anak ke sekolah, saya mohon sangat kerjasama daripada semua ibu bapa. Bila hantar anak-anak ke sekolah, pastikan anak-anak telah bersedia dari dalam kereta lagi, sepatutnya dari rumah lagi dah bersalam, dah dibekalkan duit belanja, dah pakai pelitup muka, beg dah disedia digalas di belakang, bukan berada dalam bonet kereta, supaya pergerakan trafik di laluan utama di hadapan sekolah menjadi lebih lancar dan teratur. Sebab anak-anak ni sebelum masuk ke kawasan sekolah akan disaring terlebih dahulu. Disaring suhunya, jika bacaannya melebihi 37.5, maknanya kita akan rehatkan dahulu murid berkenaan dan kita akan ambil sebanyak 3 kali bacaan. Sekiranya bacaan tu masih menunjukkan suhu yang tinggi, kalau ibu bapa masih ada di sekitar, kita terus untuk memastikan anak-anak ni dibawa balik terus oleh ibu bapa. Tapi sekiranya ibu bapa telah meninggalkan kawasan sekolah, kita akan bawa anak-anak ni ke bilik isolasi yang kita dah sediakan. Sekiranya anak tu tidak bergejala teruk, kita akan menghubungi ibu bapa untuk terus membawa pulang anak-anak. Tapi sekiranya
anak-anak yang hadir ke sekolah mempunyai bergejala COVID makna ada tanda-tanda batuk, sesama, demam yang tinggi, menggigil makna gejala-gejala yang ketara yang kita boleh nampak. Okey, untuk murid-murid yang sebegini, kalau kata dah masuk ke kawasan sekolah, kita letak di bilik isolasi yang akan diuruskan oleh seorang guru lah, ya. Kemudian murid-murid ni, murid yang terlibat, kita akan menghubungi pihak kesihatan daerah, PKD, untuk memaklumkan situasi murid tersebut, dan pihak hospital biasanya akan menghantar ambulans untuk ambil murid yang berkenaan dan dibawa terus ke hospital lah untuk diberi rawatan, dan seterusnya kita akan memaklumkan kepada ibu bapa lah untuk tindakan seterusnya, ya. Saya harap sangat-sangat kerjasama daripada ibu bapa untuk memastikan, ya, anak-anak yang dihantar ke sekolah ni mestilah anak-anak yang sihat, ya, yang tidak ada gejala batuk, sesama, demam, ya. Kalau tak ada, kalau dalam keadaan sihat boleh hantar ke sekolah, tapi jika anak-anak ni bergejala seperti yang saya sebutkan tadi, jangan dihantar ke sekolah, ya. Sebab bila hantar ke sekolah tu, kita akan terpaksa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kalau bergejala teruk macam tadilah yang saya kata, terus akan dibawa ke hospital, ya. Dan kita harap sangat dan kita sama-sama doakan perkara ini tidak berlaku lah. Dan untuk makluman ibu bapa semua, ya, saya faham, ya, tentang kegusaran ibu bapa kerana dah lama anak-anak berada di rumah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan sekarang nak dihantar ke sekolah. Tentang kesihatan memang ibu bapa masing-masing risau, ya. Banyak yang bertanyakan macam mana sekolah dah bersedia ke apa ke, ya. Untuk makluman semua, kelas kita dah sedia mengikut penjarakan yang telah ditetapkan, ya. Individu ke individu tu 1 meter kita tempatkan, insya-Allah, ya. Dan murid-murid juga akan kita kurangkan pergerakan mereka di kawasan sekolah. Mana mereka akan makan di dalam kelas. Mereka tidak akan bergerak ke bilik-bilik khas, ya. Kalau sekiranya ada keperluan untuk bergerak ke bilik khas, ke makmal komputer ataupun ke makmal sains, sekiranya ada uji kaji yang perlu dibuat, pergerakan tu akan diawasi oleh guru, ya. Kita tidak akan biarkan murid itu bergerak sendiri, kerana kita bimbang, ya. Kita bimbang penjarakan tu tidak dapat dikawal. Dan untuk makanan waktu rehat, ya, ibu bapa digalakkan juga untuk menyediakan bekal kepada anak-anak. Boleh menyediakan bekal, tetapi tak boleh hantar kemudian, ya. Kalau nak sediakan bekal untuk anak-anak, sedia awal-awal dari pagi, anak tu bawa terus. Sebab kita tidak membenarkan sama sekali ibu bapa untuk masuk ke kawasan sekolah, ya. Saya harap dalam situasi ini ibu bapa faham, ya, kenapa sekolah tidak membenarkan ibu bapa masuk dalam keadaan macam ni. Saya demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan anak-anak didik SKIMU lah, ya. Dan saya harapkan juga sebelum ibu bapa hantar anak-anak ke sekolah waktu pagi tu, pastikan dulu, cek dulu anak kita sihat ke tak sihat untuk dihantar ke sekolah pada hari tersebut lah, ya. Dan di sini juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, ya, kepada semua ibu bapa penjaga sepanjang tempoh PKP, ya, daripada bulan Mac itu, ya, daripada bulan Mac sehinggalah ke hari ini. Proses pengajaran dan pembelajaran di rumah dengan dibantu oleh ibu bapa, ya. Jadi ibu bapa mengambil peranan, kami guru-guru di sekolah, ya, di rumah dibantu oleh ibu bapa sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan merasa macam mana mengajar, anak-anak sendiri di rumah, ya. Kami bagi pihak sekolah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, dan kami juga mohon maaf, ya, sebarang kekurangan, ya. Sebarang kekurangan apa yang berlaku sepanjang PKP, ya. Mungkin kita tidak dapat melaksanakan proses pengajaran sempurna, sesi bersemuka, face to face di dalam kelas, ya, bila atas talian, banyak kekangan.
di pihak ibu bapa juga ada kekangan, di pihak guru kami, guru-guru pun ada kekangan. Jadi untuk itu saya mohon maaf ya. Dan insya-Allah bila murid dah kembali semula ke sekolah, kita akan cuba untuk cover balik apa-apa yang dah tercicir, yang tertinggal sebelum ni ya. Untuk memastikan apa yang anak-anak sepatut dapat, kemahiran-kemahiran yang sepatut mereka pelajari akan mereka perolehilah setelah mereka kembali semula ke sekolah. Walaupun tahun ini kita tidak ada lagi peperiksaan UPSR, namun begitu kita masih lagi boleh mengadakan ujian akhir tahun, dan juga pentaksiran tu terus berjalan, iaitu pentaksiran bilik darjah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang kita buat, dan sepanjang masa yang tu boleh diteruskan ya. InsyaAllah ya. Pelbagai kaedah kita gunakan untuk memastikan anak-anak kita mendapat akses kepada pembelajaran yang sepatutnya mereka dapat ya. Sekali lagi saya menyeru ibu bapa ya, untuk memastikan anak-anak jagaan yang hendak dihantar ke sekolah tu mestilah dalam keadaan sihat ya. Dan kami juga mengalu-alukan kerjasama daripada ibu bapa sekiranya ada yang ingin membantu pihak sekolah ya dalam mengurus SOP ya berkaitan dengan COVID-19 ni. Kita mengalu-alukan ya, terutama sekali bila waktu rehat murid makan dalam kelas, memerlukan bantuan daripada guru-guru untuk mengawasi ya. Kalau ada persatuan ibu bapa, iaitu kita nak hidupkan PIBK kita kalau ada sukarelawan daripada ibu bapa yang ingin membantu, kami mengalu-alukan ya. Maknanya boleh beri nama melalui PIBG kita lah, pengurusi PIBG, dan boleh berhubung juga dengan saya insya-Allah. Kita memang mengalu-alukan kerjasama daripada ibu bapa untuk membantu kami pihak sekolah dalam keadaan norma baharu ni. Kita masih tidak biasa lagi orang kata dengan situasi sebegini ya. Tak pernah kita alami sebelum ini, tapi insya-Allah ya kita akan cuba buat sebaik mungkin untuk untuk memastikan keselamatan anak-anak didik skimu. Untuk makluman ibu bapa juga ya, waktu persekolahan adalah sebagaimana dalam jadual waktu yang disertakan bersama-sama dengan video-video SOP yang kita hantar nanti ya. Makna ibu bapa boleh pandu kepada jadual tersebut, dan saya harap sangat kerjasama daripada ibu bapa untuk datang menjemput anak-anak tu awal ya. Jangan ambil anak terlalu lewat. Kita bimbang bila terlalu lama anak-anak menunggu di bawah tu, mereka tidak dapat menjaga penjarakan sosial mereka Jadi paling lewat saya harap ibu bapa datang menjemput anak selewat-lewatnya pukul 2 suku petang itu paling lewat saya harap masing-masing boleh rujuk jadual anak masing-masing, pukul berapa waktu mereka pulang, dan waktu itulah ibu bapa boleh menunggu anak-anak di bawah untuk memastikan mereka boleh pulang mengikut waktu yang ditetapkan lah. Dan saya harap jugalah bila pulang dari sekolah tu, pastikan anak-anak dibawa terus pulang ke rumah, pastikan mereka mandi bersihkan diri untuk memastikan mereka sentiasa bersih dan selamatlah daripada virus yang kita tidak ingini Dan untuk makluman ibu bapa juga, bagi anak-anak yang berimuniti rendah pastikan anak-anak ini sentiasa memakai pelitup muka begitu juga bagi anak-anak yang menaiki bas sekolah sentiasa pesan kepada anak-anak supaya sentiasa memakai pelitup muka bila mereka berada di dalam bas sebab saya difahamkan di dalam bas tidak ada penjarakan yang dibuat cuma anak-anak ni perlu sentiasa memakai pelitup muka dan untuk di kawasan sekolah tu insya-Allah lah kita sentiasa jaga dan lihat, dan ibu bapa juga
sebelum hantar anak-anak ke sekolah, saya harapkan sentiasa beri pesanan, beri pesanan, peringatan kepada anak-anak kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.